pengawetan makanan. So, hari ini kita akan belajar unit 8, pengawetan makanan. Okay, sebelum kita pergi kepada kaedah pengawetan makanan ni tadi, seperti yang cikgu bagi tahu, kita akan tahu bagaimana ciri-ciri makanan itu rosak. Okay, pengawetan makanan ni dah wujud lama dulu dah. Okay, sebelum sekarang. Okay, jadi orang zaman dahulu pada mulanya dia belum ada teknologi sangat, jadi pengawetan makanan yang biasa dia lakukan adalah dengan memasak makanan tersebut di bawah unggun api. Kemudian pada tahun 12,000 tahun sebelum Masihi, apa dia buat adalah dia menyimpan makanan dan mengeringkan makanan. Okey, mengeringkan makanan. Kemudian pada 1400 tahun Masihi, meletakkan garam pada makanan supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Kemudian tahun 1862, Louis Pasteur menemui cara untuk menghapuskan bakteria di dalam susu. Okay. Kemudian sekarang ada banyak bahan-bahan kimia yang diletakkan di dalam makanan awak supaya ianya tahan lebih lama. Jadi pengawetan makanan ni tujuannya adalah supaya makanan tahan lebih lama. So kita pergi kepada ciri-ciri makanan yang rosak. Okay. Pertama sekali ciri-ciri makanan yang rosak. So, untuk ciri makanan yang rosak ni, kita ada bahagikan kepada beberapa jenis makanan. Beberapa jenis makanan. Ada berapa jenis makanan yang dipecahkan di dalam teks muka surat 134, 135, murid-murid? Dia pecahkan kepada berapa jenis makanan? Respon? Bilangan? Tiga. Datang tiga tu. 5. 10. Saya tanya jenis makanan. Lima, 6, 11. Okey. Ada kata 6. Kita tak pergi lagi muka surat yang jauh. Satu baru terus ikut 1, 3, 4, 1, 3, 5. Ada yang dah kata 10 dan 11. Okey. Okey, sekarang kita lihat dekat sini. Sebenarnya cuma ada 5 saja. Okey, daging, ayam, ikan, nasi, roti dan kek, sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian susu. So, itu adalah 5 jenis makanan yang telah dipecahkan mengikut ciri-ciri kerosakan yang sama. Kalau daging dengan ayam, okay, ciri kerosakan makanan dia sama. Kalau roti dan kek, ciri kerosakan dia pun sama. Okey, so ada 5 jenis makanan. Yang pertama adalah daging dan ayam. Okey, daging dan ayam. Okey, macam mana kita tahu bahawa daging dan ayam itu rosak adalah senang saja. Dia bertukar warna. Menjadi hitam. Berbau busuk. Dan berlendir. Okey, kemudian ikan. Ikan, apa yang berlaku kepada ikan kalau dia rosak? Okey, berubah tekstur. Dan berbau busuk.
Okay, kalau ikan ni dia berubah tekstur, awak tengok dia punya isi. Isi dia mungkin jadi hancur. Okay, kemudian seterusnya adalah nasi, roti dan kek. Okay, kalau untuk ketiga-tiga jenis makanan ni, kita biasa tengok dekat rumah. Okay, kalau nak buka kuih nasi tu kena tengok dulu. Mana tahu tu nasi semalam. Okay. Biasanya kalau nasi yang rosak ni kita boleh nampak. Kita dah boleh hidu bau dia. Okay, bau nasi yang rosak ni, dia berbau masam. Kemudian bila kita sentukkan dia, okay, dia akan berlendir. Okay, berlendir warna putih. Okay, menjadi lembik. Bertumpuk. Hitam. Berbau masam. Okay, jadi ini adalah ketiga ciri untuk nasi, roti dan kek. Okay, roti pun biasa kita dah jumpa. Kalau dia rosak, dia ada tumbuh kulat pada roti tersebut. Okay, seterusnya adalah yang keempat. Sayuran dan buah-buahan. Okay, macam mana kita nak tahu dia rosak? Okay, yang pertama sekali adalah berubah tekstur juga. Kemudian berkulat, bertukar warna. Okay, kalau saya bertukar warna kekuningan. Okay, kita dapat nampak dalam buku teks ni, tengok contoh pisang dan kopi tu kalau dia rosak warna dia dah tak sama. Sama juga dengan tepikai. Ada berubah warna dan juga sayur berubah jadi warna kuning. Okay, seterusnya yang terakhir, yang kelima. Susu. Okay, susu ni paling selalu kita lihat. Okay. Yang pertama sekali berubah tekstur juga. Kebanyakan dia berubah tekstur. Okay, kemudian bau busuk, rasa masam, berbuih dan berketul-ketul. Okay, jadi ini adalah ciri untuk 5 makanan. Bagaimana kita nak tahu dia rosak. Malah jatuh semua. Okay. So kita tidak boleh campur. Contohnya kalau susu, okay, ada rasa masam. Ada yang sini bau masam, ni rasa masam. Okay, kita tak boleh campur. Tak ada daging ni berketul-ketul, berbuih-buih. Tak ada ikan ni berbuih-buih. Okay. So, ini adalah cara untuk menentukan bagaimana makanan itu rosak. Seterusnya kita pergi kepada punca kerosakan makanan. Punca okay, ini adalah seperti kita dah lihat adalah punca kerosakan makanan. Bila kita tahu apa punca kerosakan makanan itu, jadi kita tahu bagaimana cara untuk mengawetkan makanan tersebut.
Okey, kita kena tahu puncak. Contoh kita lihat dalam buku teks pada pukul 7 pagi. Baiklah ayah, kami sudah pun bersarapan. Cepatlah, kita akan lambat nanti lewat untuk ke sekolah. Okey, jadi makanan ni dia tinggalkan di atas meja. Okey, pada pukul 7 pagi tu. Okey, kemudian ni ada binatang berwarna hijau ni berupa hajarela. Berita baik. Nampaknya ada makanan untuk kita. Jadi berseronoklah haiwan hijau ni makan sandwich yang ditinggalkan tadi. Kemudian pada pukul 9 malam dah piknik di atas ni. Okey. Berbau masam dan rosak dan tak boleh lagi dimakan sebab ada ni haiwan warna hijau ni. Apa haiwan warna hijau ni, kelas? Ya? Apa warna hijau tu? Ni yang warna hijau ni macam yang dalam cerita SpongeBob. Mr. Squidward. Bukan Squidward, apa lah? Plankton. Plankton. Oh, Squidward tu. Ya, yang owner kedai burger. Mr. Plankton yang nak curi. Yang nak curi secret recipe. Okay, ni bukan Mr. Plankton lah. Okay. Yang warna hijau tu adalah mikroorganisma. Okay, mikroorganisma. Okay, sebab mikroorganisma kita dah belajar masa awal-awal lagi untuk tahun 6. Okay, jadi kamu mesti tahu bahawa makanan yang rosak itu semua puncanya daripada mikroorganisma. Makanan rosak berpunca daripada bertukar berpunca dari tindakan mikroorganisma. Okay, so disebabkan mikroorganisma ni lah makanan itu menjadi rosak. Okay. Jadi, berdasarkan mikroorganisma ni yang telah kita belajar masa awal tahun yang lalu. Okay. Jadi, apa faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni suka bertumbuh? Contohnya tadi dalam surat 136 tadi, sandwich ni dibiarkan di atas meja. Jadi faktor yang terlibat dalam ni adalah dia terdedah kepada udara ataupun air di persekitaran dia. Okay, jadi dia menjadi lembab. Okay. Faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita imbas balik berkaitan dengan tajuk mikroorganisma. Boleh tak murid-murid nyatakan kepada saya ada berapa faktor pertumbuhan mikroorganisma? 5 5. Okey, saya sebut nama ni, dia je yang boleh jawab. Jangan jawab dulu Yazdan Muhammad. Muhammad Yazdan. Okey, satu Yazdan dah sebut yang pertama. Betul, ada 5. Okey, Yazdan dah sebut 1. Udara. Sabar Erikson. Okey, jangan jawab dulu.
Cikgu nak okey, betul ada 5. Okey, dah tulis 2 dah, udara dan air. Boleh tak cikgu nak tahu daripada siapa ada dalam ni tadi? Kayum, apa lagi selain daripada udara dan air? Kayum. Matahari kurang tepat. Yazan. Matahari bukan, salah. Bukan matahari. Yang kita bukan belajar tajuk tumbuhan ni. Okay. Okay. Fatin. Kita tahu lah. Fatin, apa jawapan awak? Suhu, keasidan, nutrien. Dia nak buka mikrofon. Beritahulah, nak beritahu secara lisan kan, nak tulis pun boleh. Suhu, keasidan, Fatin, nutrien. selain daripada udara dan air apa? Air, suhu. Hello, Fatin, Najwa, saya tak dengar. Awak buka mikrofon tu. Oh, Fatin. Ya Allah, jawab. Mantap cikgu Fatin. Dia cakap suhu keasidan cikgu. Suhu keasidan. Oh, dah jawab 2 kali. Suhu dan yang keempat keasidan. Cikgu tak dengar pun suara dia. Kenapa Haliza boleh dengar? Awak dah telepati ke? Bila? Ada yang dia sebut? Cikgu tak dengar pun. Oh, adakah? Okey. Apa lagi yang kelima tadi? Yang terakhir? Nutrien. Nutrien. Oh, okey, baru cikgu dengar. Nutrien. Okey, nutrien. Okey, betul. Ada 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma ni. Yang ni lah cikgu selalu sebut awal-awal tahun tu masa kita pernah berjumpa dulu. SUKAN. Suhu, udara, keasidan, air dan nutrien. Okay. Jadi, apa kaitan faktor pertumbuhan mikroorganisma ini dengan tajuk penguitan makanan? Okay. Sangat banyak kaitan dia. Okay, bila kita lihat kepada kaedah penguitan makanan, okay, semua dia ada kaitan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya, kaedah penguitan makanan pendidihan. Macam ni, pendidihan. Okay, kenapa makanan itu dididihkan? Supaya suhu dia tinggi. Jadi sebab mikroorganisma tak suka suhu yang tinggi, jadi kita didihkan makanan ataupun panaskan makanan ataupun masak makanan pada suhu yang tinggi. Jadi mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Kemudian bila kita lihat penjerokan kat sini, siapa tahu apa faktor di antara 5 ni tadi, apa faktor yang digunakan untuk memastikan mikroorganisma tidak bertumbuh pada penjerokan? Faktor apa yang digunakan antara 5 ni? Cuba boleh komen? No comment. Artis. Okay, tulis. Kalau penjerokan ni, antara 5 faktor ni, faktor apa yang digunakan untuk memastikan tumbuhan itu tidak bertumbuh? Okay, komen. Hello, ada orang ke? Apa ni? Okay, saya bagi clue. Okay, makanan dan larutan gula dan garam.
Semua sebut udara, nutrien semua salah sebut 5 je dah semua. Satu je dalam ni. Jadi satu saja. Okey. Silap. Kak Sidan. Okey, Yazdan ada sebut satu tadi. Dalam 3 yang Yazdan sebut tu satu je. Gula dan garam. Gula dan garam. Suhu. Bukan suhu. Cikgu dah kecilkan nutrien. Ya, betul. Nutrien. Ya, nutrien. Nah. Okey, sebab apa nutrien? Gula dan garam. Apa rasa gula dan garam? Rasa gula dan garam. Gula rasanya manis. Garam rasanya masin. Dan ni kaitan lagi dengan tajuk tahun 5. Asid dan alkali. Okey. Gula dan garam adalah sifat bahan kimia dia adalah neutral. Neutral. Okey, sebab itu penjerokan ni ada berkaitan dengan nutrien. Okey. So, kalau penjerokan ni faktor pertumbuhan mikroorganisma yang digunakan adalah nutrien. Jadi bila tahap nutrien itu terlalu tinggi, mikroorganisma itu tidak suka untuk bertumbuh di dalam makanan. Bila terlalu tinggi gula dan garam, kandungan nutrien di dalam makanan tersebut menjadi semakin tinggi. Okey. Sebenarnya cikgu tak nak ajar dulu kaedah pengurutan makanan ini. Okey, kita lihat muka surat 137 terlebih dahulu. Okey. Contohnya siswana dekat sini. Ribut telah melanda kampung. Kemudian semua pokok-pokok ni tumbang begitu saja dan buah-buahan ni banyak bersepah-sepah dekat bawah tu. Okey. Kemudian sayangnya buah-buah mangga ni tak sempat untuk masak. Buah-buah muda itu terbuang begitu saja. Jadi bagaimana cara untuk menyelamatkan buah-buah mangga tersebut adalah dengan menggunakan pengawetan makanan. Adalah dengan menggunakan pengawetan makanan supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Okey. Kita sambung balik. Alang-alang lagi ada masa sikit ni. Okey. Kalau pembungkusan vacuum, apa faktor pertumbuhan mikroorganisma yang digunakan? Yang terlibat? Suhu, udara? Suhu. Okey, bila kita lihat penerangan merupakan proses mengeluarkan semak udara. Jawapan dah ada dalam tu. Okey, daripada bekas ataupun pembungkusan makanan. Fatihah bagaimana? Okey. Jadi faktor untuk pembungkusan vacuum ni adalah udara. Apa pembungkusan vacuum ni adalah kita sedut semua udara di dalam plastik tersebut. Kita letakkan makanan dalam plastik. Kemudian semua udara di dalam plastik tersebut dikeluarkan. Contoh yang kita biasa lihat adalah sausage. Okay. Sebab itulah plastik dia padat dan ketat. Okay. Sebab tidak ada udara lagi di dalamnya. Vacuum ni maksudnya adalah tidak ada udara. Vacuum. Bukan vacuum ni. Si vacuum tu. Vacuum. Okay. Vacuum is English. Vacuum ni maksudnya tidak ada udara. Kalau kamu lihat dalam kamus, vacuum ni maksudnya keadaan di mana udara tiada. Okay. Okey, sebab cikgu rasa tak dapat proceed lagi sebab masa tak ada ni. Okey, yang lain kamu boleh lihat kalau pengeringan ni berkaitan dengan air. Penyejuk bekuan dan pendinginan adalah berkaitan dengan suhu. Okey, pemasinan, nutrien, pengetinan dan pembotolan ni dia ada dua. Suhu dan udara. Pelilinan, air. Pempasturan, suhu dan udara. Penyalaian, air.
Okay. So yang paling penting kamu perlu tahu adalah apa tadi? Lupa dah. Pengawetan makanan ni adalah disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisma. Jadi dengan adanya pengawetan makanan, jadi mikroorganisma itu tidak dapat tumbuh. Bagaimana pengawetan makanan itu dijalankan adalah dengan menggunakan faktor pertumbuhan mikroorganisma itu, kita gunakan dia supaya kita tahu macam mana kita nak mengelakkan bahawa makanan itu supaya tidak cepat rosak. Okay, dia ada kaitan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya tadi kalau saya tanya, kenapa pembungkusan vakum itu dapat memastikan tidak ada pertumbuhan mikroorganisma? Okay, pembungkusan vakum tidak mengandungi udara menyebabkan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Kalau penjerokan, kaedah penjerokan mempunyai kadar nutrien yang tinggi menyebabkan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Okay. Kalau setiap soalan ni dia akan tanya faktor pertumbuhan mikroorganisma, inference. Kenapa kaedah tersebut boleh memastikan mikroorganisma tidak bertumbuh. Okey. So, cikgu akan buat quiz ringkas 9 soalan. Cikgu akan letakkan link pada awak punya chat. So, be ready. Sebentar, saya tekan. Okay, ready. Cikgu akan bagi link di komen. Siapa yang call saya ni? Hai. So, seperti biasa tekan link, tulis nama, tekan start. Baru cikgu akan tengok partisipan berapa orang. Okay, boleh. Mula. Siapa telefon saya ni? Bukan sekolah tau kah? Sekejap. Hello? Hello? Oh, kena? Tu anaknya kena? Oh. Oh. Sekolah Kampung Baru ya? Au. Oh, hantar ke Sia. Lot 80. SK Kampung Baru ya? Oh, sekolah rendah, Debah ya? Okey, masih. Sekejap murid-muridku ada orang telefon. Ada. Okey, so kamu ayah cikgu kan open. Kan open. Kan open tak apa. Okey, cikgu nak tengok sini. Ni 23 orang. Ni okey. Okey. Nanti siapa yang terkeluar tu boleh masuk balik. Tak apa. Ada pun ni. Fatin. Okey. Okay, ready? Kamu dalam ni 24
24, 8 tu 23, 4 tu 23. Seorang lagi tak masuk ni. Okay, tak apa. Kita ready. Kita masuk je. Okay, kita bermula. Ingat markah dalam ni. Siapa cepat jawab, cun dah 25 orang. Okay, ingat dalam quizzes ni, siapa cepat markah dia lebih tinggi. Tapi mesti betul lah. Okay. Okay, 1, 2, 3. 9 soalan saja. Okay, okay. Ni merah-merah ni banyak ni. Okay. Pusing lah. Okay. Okay, laju Fatin. Okay, Fatin ni Yazdan masih betul semua. Malaysia. Walaupun dia cepat habis, dia ada salah 3. 7, 8, 9, 2. Okay, Yazdan. Baca soalan betul-betul. Jangan nak cepat siap. Good. Okay, 2 orang dah betul semua. Ni ada merah-merah ni salah ni. Okay, dah siap. Okay, kita tunggu ni ada orang lagi ni, Jufina dengan Patricia alang-alang sikit. Satu lagi soalan. Cikgu tak tahu apa maksud ni. Kids. Alah, 5 je betul. Soalan 9 je. Okay, cikgu akan end sekejap lagi. End kan. Okay. Rasanya cikgu akan tamatkan. Okay, minta maaf siapa yang tengah menjawab tu. Cikgu terpaksa hentikan. Okay. Kita lihat kat sini apa soalan
yang salah. Okey, nombor 1. Yazdan, sila bagi tepukan secara virtual. Okey, nombor 2 Fatin. Clap, clap, clap. Raise your hand. Apa ni? Okey, tutup raise your hand. Okey, seterusnya. Okey, kita tengoklah soalan mana yang paling banyak salah. Soalan nombor 2 dengan nombor 6 ni paling banyak salah ni. Apa soalan nombor 6 ni? Let we see number 6. Question number 6. Makanan yang manakah akan berkulat bila rosak? Apa jawapan ni? Okay, kek, susu, roti, tomato. D, W dengan Z. Berkulat. Kalau jawapan ni salah, jangan salah. Sebab ni bukan saya buat soalan ni. D. Okay, betul D. Ada juga yang jawab A ni, W dan X. Awak mesti ingat X dia apa ni? Oh, sebab banyak jawab A ni, W dan X. Oh, kek dengan telur ni. Mana ada telur? Berkulat tak ada. Awak pernah tengok? Ada awak tengok telur tiba-tiba ada keluar tumbuhan dekat telur? Okay, D. Oh, saya fikir kentang. Mana ada kentang bulat cantik macam tu? Okay. Okay, soalan seterusnya tadi. Seterusnya. Ya, telur. Okay, seterusnya adalah soalan nombor 2. Antara makanan berikut yang manakah paling cepat rosak jika dibiarkan di atas meja? Alah, cikgu terkeluar jawapan. Okay. Antara cili, beria, biskut dengan daging. Ni soalan paling nampak sangat dah jawapan dekat sini. Daging. Awak daging bila letak je atas meja dalam masa 1 hari, confirm dia akan rosak bandingkan dengan makanan lain dekat dalam ni. Banyak jawab C. Awak ingat C tu apa? Awak ingat C tu nasi ke? Ni banyak C jawab ni. Awak fikir ni apa? Cikgu nak tengok apa yang kamu fikirkan bila melihat C ni. Haliza, awak fikir apa Haliza? Okey. Kalau jawab soalan kuisis, awak boleh besarkan gambar. Awak tekan gambar tersebut, boleh besarkan. Okey.